faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ayat Quran ini membawa hidayah dan rahmat bagi orang yang muhsin. Tulis, al-ihsan, jadi orang baik, orang muhsin. Ihsan itu menjadi sebab untuk mencapai ilmu dan mendapat amal yang soleh. Mendapat amal yang soleh. Allah SWT jadikan Quran itu hudan, petunjuk untuk mendapat ilmu. Ilmu ini kita kena mari daripada mana? Ilmu kita ni mari daripada mana? Mari daripada hidayah yang Allah Ta'ala beri. Satu. Rahmat untuk kita beramal dalam amalan. Mana hidayah dalam ilmu dan rahmat di dalam amalan. Bertambahnya ihsan hamba itu apabila bertambahnya ilmu dan bertambahnya amalan. Apa makna ihsan? Ihsan iaitu orang yang sembah Allah seolah-olah dia nampak Tuhan. Kalau tak nampak pun dia terasa Tuhan tengok dia. Itu dia panggil ihsan. Sifat ihsan, sifat orang yang baik, sifat orang yang betul-betul ikhlas ini akan bertambah ilmu dia, bertambah amalan. Dengan meningkatnya ilmu dan amalan, darjah ihsan dia lebih tinggi lagi. Masya Allah. Semoga kita termasuk di kalangan muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang muhsin. Baik, yang kedua, Allah sebut di sini allazina yuqimunas salah. Nak dapat hidayah petunjuk, nak jadi orang muhsin, mestilah mendirikan solat dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan betul. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala puji orang solat, bermakna sifat itu sifat yang mulia. Nak jadi orang mulia, nak jadi orang dipuji oleh Allah, dirikan solat. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wal-lataif. Faedah dari sudut ilmiah dan juga faedah dari sudut kesenian, kehalusan susunan Al-Quran itu. Nombor 3, Allah Ta'ala sebut tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim, demikianlah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandung hikmah dan kebenaran yang kukuh. Apa dia kebenaran kukuh ini? Ini nombor 3 kata apa? Yang pertama, li'annaha ja'at bi ajalil alfaz. Kukuhnya Quran itu Allah Ta'ala bawa mari kepada dia lafaz yang cukup mantap. Tak ada siapa boleh cabar dari sudut bahasa Al-Quran. Tak ada siapa boleh cabar dari sudut kefasihan bahasa Al-Quran dan maknanya yang cukup hebat. Marilah pakar bahasa atas dunia, tak boleh nak cabar Al-Quran. Itu yang pertama, dari sudut kukuhnya Al-Quran itu. Jadi kukuh Al-Quran itu dengan cara mana? Para pelajar, dengan cara lafaz dia tak boleh diubah, tak boleh dicabar, tak boleh ditukar, tak boleh ditambah dan tak boleh dikurangkan. Allahu Akbar. Perkara yang keempat, iaitulah tentang kukuhnya Al-Quran lagi. Ini yang kedua. Yang pertama tadi dari sudut lafaz. Kukuh Al-Quran lagi dari sudut isi kandungan. Kukuh Al-Quran dari sudut isi kandungan, anna jami'a fiha minal akhbaris sabiqah, daripada cerita-cerita yang orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu, orang yang kemudian, perkara gaib yang Tuhan cerita dalam Quran, kulluha mutabiqatun lil waqi'. Semuanya bertepatan dengan realiti kehidupan manusia. Tak boleh nak lari. Cakap bab apa? Bab sains teknologi. Mu nak cakap bab apa? Bab awan, bab udara, bab laut, semuanya pengkaji-pengkaji, ahli-ahli sains tersungkur sudah di hadapan maklumat Al-Quran. Tak usah kerah kepala. Berapa ramai saintis, berapa ramai pengkaji yang telah masuk Islam dengan sebab
isi kandungan Quran yang mereka kaji. Alhamdulillah. Maknanya semua isi kandungan itu bertepatan dengan realiti, bertepatan dengan semua perkara yang ada atas dunia ini. Tidak ada yang menyalahi kitab Al-Quran dengan maklumat daripada kitab terdahulu, tak ada. Tidak ada maklumat dia yang bercanggah dengan akal yang waras. Tidak ada maklumat dia yang bercanggah dengan maklumat orang dulu. Kita kata itu dia panggil ihkamul Quran, iaitulah maklumat dia jitu kelas. Yang kelima, nombor 5, tapi dia termasuk dalam ihkam, kukuhnya Al-Quran yang ketiga, annaha ma'amarat bisyai'in. Tidak ada mana-mana perkara yang Allah perintahkan. Tidak ada mana-mana perkara yang Allah larang. Yang Tuhan perintah, pasti terdapat dalamnya, terkandungnya maslahah yang besar ataupun maslahah rajihah. Maslahah yang kuat nak banding dengan satu lagi. Tidak ada perkara yang Tuhan larang kecuali di sana ada mafsadah, ada kerusakan. Maka inilah isi kandungan Quran. Yang Tuhan larang mesti ada hikmah di sebaliknya. Nombor 6, yang keempat, nombor 6, tapi perkara yang keempat dalam ihkamul Quran, annaha jama'at baina at-targhib wa at-tarhib. Allah kumpul dalam Quran ini ada ayat menggalakkan, ada ayat amaran. Wal wa'zil baligh, nasihat-nasihat yang sangat menyentuh jiwa manusia. Karena itu orang-orang yang baca Quran dengan faham, mereka akan menangis bercucuran air mata. Kita yang tak faham Quran ni pun, kalau kita dengar pembaca qari-qari yang sedap, menangis kita walaupun tak faham. Allahu Akbar. Sahabat saya Zul yang duduk dakwah di Jepun tu, dia kata di antara awal-awal orang Jepun datang, dia akan baca Quran dulu. Ada yang terkesima, terkejut. Kau baca apa ni? Tak pernah dengar. Buka handphone dia letak, buka rekod, baca semula, nak rakam. Allah, tengok Al-Quran, dia punya mau'izah baligh, nasihat dia sangat mendalam. Dia akan tembus ke dalam hati manusia yang nak mencari hidayah. Tapi hati manusia yang kebal tidak akan tembus dengan Al-Quran, tetap kafir, tetap maksiat. Ini kita mengatakan apa boleh buat, hati mereka sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim, ketika itu Al-Quran tak dapat lagi menembusi hati mereka. Mereka lah manusia yang celaka, rugi di dunia dan di akhirat. Nombor 7, perkara yang kelima dalam ihkamul Quran. Ihkamul Quran, teguhnya Al-Quran itu, annaka tajidu ayatihil mutakarrirah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapati ayat Quran ini berulang. Daripada kita tadabbur Quran ini, berapa ratus kali dah kita dengar cerita Musa, Fir'aun, Hud, Saleh, kaum Samud, Nabi Lut dengan Sadum, Nabi Nuh dengan kaum dia. Berapa kali dengar? Dan juga berapa kali cerita-cerita yang dibawa. Tapi qad ittafaqat kulluha, semua maklumat itu tak ada langsung yang bercanggah. Tidak ada yang bercanggah. Bahkan setiap kali kita ulang balik cerita, adanya perkara baru yang kita boleh korek dalam fawaid kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah siapa-siapa yang ada masa, tengok setiap Quran, setiap surah yang kita baca, faedah-faedah yang dapat kita kutip yang berbeza. Kalau ada siapa pelajar yang boleh buat ni, kita kata barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Tak banyak lah. Di antara 3 surah yang ke belakang ni kita ambil. Dia sebut Musa, dia sebut Harun, dia sebut Saleh, dia sebut Hud, tapi pengajaran dia berbeza-beza. Ini Al-Quran. Al-Quran, siapa dia kaji Quran, diibarat seperti orang makan buah kurma, makin dikunyah, makin terasa manis dan lazatnya kurma itu. Al-Quran semakin dipahami, jiwa kita makin terasa kemanisan Al-Quran.
makin rasa kita dekat dengan kalam Rabbina. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran hum ahluka wa khassatuka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami semua ni pencinta Al-Quran, orang yang suka belajar Al-Quran, yang layak mendapat gelaran title ahluka wa khassatuka, orang yang istimewa di sisi Allah, di sisi Engkau ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, yang ke-8. Allah kata apa? Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran yang kali ini jama'al khaira kullahu, semua kebajikan terkumpul dalam Quran. Nak apa? Nak hidayah, cari Quran. Nak rahmat, cari Quran. Man tamassaka bihi najah. Siapa berpegang dengan Quran, selamat, mendapat hidayah. Faman aradal ilman nafi', siapa nak mendapat ilmu yang bermanfaat, fa'alaihi bil Quran, dia kena kaji Quran, mengaji Quran. Siapa dia nak rahmat, fa'alaihi bil Quran, siapa dia nak cari rahmat, baca Quran. Wala tunalur rahmat, tak dapat rahmat Allah Ta'ala kecuali beramal dengan amal soleh. Nak tahu soleh tak soleh amalan kita, kita letak di bawah neraca timbangan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tidak ada dalam sunnah, tinggalkan. Nama itu bid'ah yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Yang ke-9, allazina yuqimunas salah. Allah Ta'ala sebut hudan wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimunas salah. Maka ulama tadabbur kata iqamatus salati minal ihsan. Orang yang mendirikan salat itulah di antara darjah ihsan yang tinggi. Sebab apa? Di antara amalan yang nampak dilihat menjadi amalan para nabi. Nabi kita salat sampai bengkak kaki. Kita jangan hanya berpada dengan solat fardu saja, solat sunat tidak ada. Menarik satu analogi, semalam ana share sahabat saya, dia buat 2 gambar kereta Alfa ke Velfire apa, kereta comel hopsa macam kotak tu. Sebuah ni kosong, comel lah keretanya, lengkap sebuah kereta tu. Yang sebuah lagi ni penuh dengan aksesori, dengan dagunya ada kat bawah tu. Dagu tu lah masalahnya. Tak, masuk dari jalan kampung ada lubang sikit, break tengok dagu rapat dah, kan. Oh, dia bawa di bawah pintu ada tempat pijak kaki, tayar, race sport rim, lampu spotlight ada 10 biji contohnya. Dia kata ini solat fardu, tak ada solat sunat qabliyah ba'diyah, yang penuh dengan aksesori ini. Solat fardu diikuti dengan solat sunat. Kita kata Masya Allah, sebuah analogi yang baik. Di saat orang duk gila kereta besar ni, kita buat contoh pula dengan kereta-kereta nak menggalakkan manusia melaksanakan ibadat kepada solat dengan cara baik. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir, yang ke-10, alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tengok, hum bil akhirati hum, 2 kali hum, 2 kali ulang dhamir. Mereka itu di akhirat esok, mereka lah, untuk nak menunjukkan kepada apa? Allah Ta'ala bagi sifatkan, Allah wasafahum Allah Ta'ala bil amal. Allah Ta'ala sifatkan mereka yang beramal, yang yakin, yang 3 perkara yang difokuskan dalam ayat ini. Maka wa khassa minal amali amalaini fadilaini, 2 amalan yang besar yang disebut dari sini, iaitulah amalan yang zahir, iaitulah salat. Salat tu amalan zahir, tapi hum bil akhirati, akhirat mereka yakin, maka disitulah timbulnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada amalan yang diterima oleh Allah kecuali ikhlas dan mutaba'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Maka siapa dia nak, maka di situ kita mengatakan bahawa solat itu mengandungi 2 sifat. Yang pertama, al-sifat az-zahirah, rokok, sujud, berdiri, qiyam, itu sifat yang zahir. Satu lagi sifat yang batin, dia panggil salatul qalbi, hati kita salat, yang kita namakan dia khusyuk. Baik, macam mana nak dapat khusyuk?
yu'ti zakah, nak dapat khusyuk itu kita kena bayar zakat. Apa zakatnya? Zakat itu iaitulah zakat jiwa, zakat harta. Dua-dua sekali. Zakat jiwa, bersihkan jiwa kita daripada perkara yang tidak baik. Zakat harta, bersihkan harta kita dengan kita bayar zakat. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk zakat jiwa, saya dah tengok dah kitab penawar bagi hati. Penawar bagi hati, pengawal bagi hati. Kitab penawar bagi hati yang telah kita carahkan ini, alhamdulillah. Ni tuan-tuan ambil kitab ni. Penawar bagi hati ni dibaca, dihayati dan ditalaki. Oi, nak talaki macam mana ustaz? Tak sempat masa. Alhamdulillah ana dah khatam kitab ni 2 kali. Sekali di pondok kita, sekali di Masjid Negara. Rakaman kita tu ada di YouTube. Tuan-tuan ambil kita talaki. Mudah-mudahan jiwa kita insya-Allah lebih tenang, lebih mempunyai semangat untuk beramal, mengikiskan segala perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan kita ini. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah, 10 faedah yang dapat kita kutip dalam 5 ayat yang kita baca ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia muhsinin yang melayakkan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa